Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang investing cycle. Sebab kebiasaannya kita akan discuss tentang economic cycle, market cycle. Tetapi ada lagi satu cycle yang juga penting dipanggil investing cycle, iaitu bagaimanakah kita allocate portfolio kita berdasarkan kepada economic cycle, market cycle, dan kemudian kita akan tentukan investing approach yang akan kita gunakan dalam investing cycle ini. Okay, first kita akan recap kembali economic cycle ataupun kitaran ekonomi, yang mana saya telah pun membuat video tutorial yang penuh tentang economic cycle ini. Bagaimanakah kita nak kenal pasti di manakah kita berada sekarang dalam economic cycle ini. So bagi kawan-kawan yang belum tengok video economic cycle tu, saya akan sediakan link di bawah video ini. So kawan-kawan make sure tengok video itu untuk faham dulu apakah economic cycle. So basically ni ada 4 kitaran dalam setiap ekonomi, iaitu yang pertama kita ada early recovery, kemudian kita ada full recovery, dan seterusnya kita ada early recession, dan yang keempat ialah kita akan ada full recession. Ini ialah kitaran ekonomi yang sentiasa berubah-ubah semenjak daripada dulu lagi. Jadi make sure kawan-kawan yang belum tengok tentang kitaran ekonomi boleh refer di description di bawah video ini untuk tengok dulu video tentang kitaran ekonomi. Jadi berdasarkan kepada 4 kitaran ekonomi ini, sebenarnya kita boleh memecahkan bagaimanakah kita nak invest dalam 4 keadaan ekonomi ini dengan 2 approach, dengan 2 kaedah, iaitu yang pertama ialah agresif, yang kedua ialah defensif. Sama juga macam mana kita tengok orang main bola, ada masa mereka akan jadi defensif, ada masa mereka akan jadi agresif menyerang, tetapi ada masanya mereka akan kembali defensif. Dalam investing kita juga mengamalkan 2 approach ini, iaitu sama ada kita nak defensif ataupun kita nak agresif berdasarkan kepada kitaran ekonomi. Dan position kita ini sama ada defensif ataupun agresif, kita boleh ubah position kita ini apabila kita mengetahui sebenarnya di manakah kitaran ekonomi itu berada sekarang. Di manakah kita berada sekarang dalam kitaran ekonomi? Jawapan di manakah kita berada dalam keadaan kitaran ekonomi sekarang ini berbeza bergantung kepada di manakah negara kita berada. Kalau kita berada di US sekarang ini, maka kita dalam keadaan recession. Tetapi kita di Malaysia pada masa ini kita ialah dalam fasa early recession. Jadi ini ialah 2 keadaan ekonomi yang berasingan. Seterusnya, kenapakah kita menganggap US berada dalam keadaan full recession? Disebabkan oleh pertamanya data GDP yang pada masa ini sedang negatif untuk 2 kuartal berturut-turut. At least data GDP menunjukkan US berada dalam recession, walaupun data-data ekonomi yang lain, data pekerjaan ataupun data retail dan sebagainya belum menunjukkan US berada dalam keadaan deep recession. Cuma data GDP pada masa ini telah pun menunjukkan US berada dalam keadaan recession. Walau bagaimanapun, Malaysia pada masa ini data GDP kita masih agak strong berbanding dengan US. Jadi pada pandangan saya, kita berada di belakang US dari sudut cycle ekonomi ini, yang mana US telah pun masuk ke dalam fasa recession. Berkemungkinan Malaysia juga akan mengikuti di belakang untuk masuk ke dalam fasa recession ini dalam masa yang terdekat ini. Jadi daripada 4 kitaran ekonomi ini, iaitu early recession, full recession, early recovery, full recovery, sebenarnya kita boleh bagikan kepada 2 bahagian, iaitu early recession dan full recession. Kita perlu mengambil position defensif, dan apabila early recovery dan full recovery, kita boleh mengubah strategi kita kepada agresif. Jadi di dalam 2 strategi ini, iaitu sama ada defensif ataupun agresif, kita boleh invest dalam certain sektor yang secara statistiknya, yang secara sejarahnya akan perform pada waktu-waktu ini. Sebagai contohnya, apakah sektor yang dijangka akan meningkat pada waktu recession? Iaitu kita mengambil position defensif pada waktu recession ini. Jadi setidak-tidaknya ada 3 sektor dalam ekonomi yang dijangka akan bertahan dan maybe akan naik sedikit pada waktu recession. Yang pertamanya ialah sektor dalam healthcare, dan yang keduanya ialah sektor utilities, dan yang ketiganya ialah dalam sektor consumer staples. Ketiga-tiga sektor ini dia ialah non-cyclical, meaning ekonomi baik ke, ekonomi tak baik ke, recession ke, inflation ke, depression ke, ketiga-tiga sektor ini akan terus bertahan. Sebab orang sakit tak tunggu masa.
Dia tak tunggu masa, sentiasa ada orang sakit. Begitu juga dengan consumer staples, bahan-bahan essential makanan, tidak menunggu ekonomi baik ataupun ekonomi tak baik, orang akan sentiasa memerlukan basic essential item ini, sentiasa diperlukan. Begitu juga dengan utilities, elektrik, air akan sentiasa digunakan tak kira di mana juga keadaan ekonomi. Jadi ini ialah 3 sektor defensif, especiallynya sektor ini akan meningkat pada waktu early recession dan juga full recession. Dan seterusnya apabila ekonomi telah keluar daripada full recession dan masuk kembali ke fasa early recovery dan seterusnya recovery, maka barulah kita boleh start mengambil position agresif dalam investing kita, seperti kita boleh start invest dalam teknologi, financial, consumer discretionary, energy, industrial, communication, real estate dan basic materials. Jadi seterusnya, itulah sektor-sektor di dalam ekonomi yang akan kembali pick up, meningkat pada waktu early recovery dan full recovery. Jadi kita boleh start rotate investment kita daripada defensive sector kepada agresif sektor, bergantung kepada risk tolerance yang kita mahukan. Sebagai contohnya, teknologi akan meningkat jauh lebih tinggi berbanding dengan sektor-sektor lain pada ketika full recovery. Tetapi apabila ekonomi memasuki recession, teknologi akan jatuh paling banyak berbanding dengan sektor-sektor lain. Jadi basically itulah dia 2 strategi yang kita boleh gunakan untuk invest secara long term dalam pasaran equity ini, iaitu kita menggunakan approach sama ada kita nak defensif ataupun agresif berdasarkan kepada di manakah kitaran ekonomi berada pada waktu ini. Dan seterusnya, persoalan yang mungkin bermain di fikiran kawan-kawan semua ialah berapa lama sebenarnya ekonomi akan berada dalam recession. Secara historinya, secara statistiknya, bahawa recession dan juga bear market mengambil masa di antara 6 bulan sehingga ke 2 tahun. Secara averagenya ialah dalam tempoh 14 bulan. Dan seterusnya, apabila ekonomi recovery kembali dan market kembali menjadi bullish, maka pasaran saham akan menjadi agresif. Dan secara puratanya, bull market dan full recovery ekonomi ialah di sekitar 70 bulan ataupun lebih kurang 6 tahun. Jadi daripada statistik ini kita dapat lihat bahawa sebenarnya bear market dan recession itu akan berlaku, tetapi hanya mengambil masa di antara 6 bulan ke 2 tahun. Tetapi apabila ekonomi kembali rebound, tetapi apabila pasaran kembali bullish, masa yang diambil ialah di sekitar 7 tahun. Cuma bull market yang terakhir kita dapat ini agak panjang, iaitu daripada tahun 2010 sehingga ke tahun 2012, iaitu lebih kurang 12 ke 13 tahun. Jadi sebenarnya bear market ini yang berlaku semenjak tahun 2022 ini adalah memang telah dijangkakan, kerana bull market yang kita ada daripada tahun 2010 ini sebenarnya telah pun menjadi lembu tua, iaitu lembu ini telah berlari terlalu lama, 12 tahun berbanding dengan average-nya hanyalah 7 tahun. Jadi sebab itu kita boleh jangkakan sebenarnya market downturn ini akan sampai, dan nampaknya ia benar-benar berlaku pada tahun 2022 ini. Jadi kesimpulannya, sebagai investor, apakah kita perlu takut dengan bear market ini? Apakah kita perlu takut dengan recession ini? Jawapannya tak perlu takut, sebab bear market, recession telah pun berlaku banyak kali, berkali-kali semenjak ratusan tahun ini, dan setiap kali berlakunya recession, setiap kali berlakunya bear market, akan keluar semula bull market, akan keluar semula economic recovery. Maka economic recovery jauh lebih panjang berbanding dengan recession, berbanding dengan bear market. Jadi pada saya kita tak perlu takut tentang keadaan ekonomi sekarang ini, tentang keadaan market sekarang ini. Sepatutnya kita bersedia mengambil peluang ini. Untuk kita mengambil peluang apabila ekonomi recovery kembali, kita boleh mendapat keuntungan apabila ekonomi kembali pulih dan apabila market kembali menjadi bullish. Sebab secara statistiknya juga, secara sejarahnya juga, banyak billionaire, banyak orang menjadi kaya selepas daripada economic recession, selepas daripada bear market. Jadi apakah kita hanya akan menjadi pemerhati saja pada kali ini, yang mana ekonomi pada masa ini telah pun memasuki recession, dan yang keduanya pasaran telah pun memasuki bear market? Maka sebenarnya kalau kita terlepas peluang ini dan market menjadi bullish, dan pada waktu ketika itu baru kita nak melakukan sesuatu, maka at that time kita mungkin telah terlambat. Sebab tak ada siapa tahu bilakah
tarikh, hari, bulan ekonomi akan jatuh dan tak ada siapa juga boleh tahu bilakah tarikh, masa, bulan, time ekonomi dan pasaran saham akan naik kembali. Apa yang kita boleh buat ialah kita bersedia untuk sebarang keadaan. Alright, so saya harap perkongsian ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin memulakan portfolio saham global di mana kita boleh membeli saham-saham yang terbaik di US seperti Microsoft, Netflix, Apple, Google, Tesla dan sebagainya serendah $10 saja untuk setiap saham. Boleh refer di description di bawah video ini untuk download PDF percuma daripada saya bagaimanakah memulakan pelaburan dalam pasaran saham global. Dan saya harap perkongsian ini bermanfaat dan seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang setia bersama channel ini, especially-nya yang meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita bertemu dalam video seterusnya. Assalamualaikum.